Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang mencurah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insya-Allah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat. Sebaik manusia adalah manusia yang boleh bagi manfaat dekat orang. Apa guna kita hidup kalau kita tak boleh bagi manfaat dekat orang? The more you give, the more you get. So, pegang kata-kata ataupun pegang kata motivasi ataupun pegang dia punya kata trademark, dia punya kata you all kena pegang benda ni. The more you give, the more you get. Alright, so lagi banyak kita memberi, lagi banyak yang kita dapat, insya-Allah. Dengan bantu ramai lagi orang, insya-Allah banyak benda yang dapat dah dekat kita, impact dekat kita. So banyak sebenarnya kata kalau orang yang belum kenal lagi saya, apa tu, kalau orang yang follow saya daripada mula-mula memang dia kenal lah macam mana, ataupun dia tahu, dia tengok apa perkembangan saya punya bisnes saya, macam mana saya start dia, macam mana boleh sampai sekarang saya boleh bertahan. Dan yang baru nak mengenali saya, belum kenal lagi saya, saya adalah seorang kata buat bisnes bakery ni. Saya dah buat benda ni dah 5 tahun. Saya pun daripada bawah juga, bermula daripada bawah. Saya bermula dengan run bisnes saya seorang-seorang. Semua saya yang handle. Saya biasalah gila kuasa kan. Alright, semua saya yang handle. Dan saya tidak ada kedai. Saya takut nak ada kedai. Saya kata saya tak boleh nak mengorak langkah untuk nak ada kedai, sebab kata benda ni tidak meluas lagi. So saya tak boleh nak buat tanpa planning. So kita nak buat apa-apa kena ada planning dan kena ada list to do apa yang kita nak buat. Alright, so saya hanya buat kat rumah sahaja. Dan bila saya buat kat rumah, saya tidak tahu macam mana saya nak pasarkan, saya nak marketkan saya punya produk saya ni, macam mana saya nak ketengahkan benda ni. So apa yang saya buat adalah saya bawa kek saya tu, saya pergi menjaja daripada satu sekolah kepada satu sekolah di Kelantan ni lah. Tapi tak ada lah mungkin sampai ke seluruh ataupun satu negeri, tak ada lah. Kota Baru, lepas tu Pasir Putih, Macang, Tumpat, sekat tu lah. So kalau macam overall banyak dekat Kota Baru lah, sebab berdekatan dengan rumah saya. Tapi memang saya daripada totally offline. Memang offline saya pergi menjaja daripada satu tempat kepada satu tempat. Sebab saya fikirkan bila saya buat bisnes ni, kita tak boleh nak menunggu customer. Sebab kita tunggu customer pun, customer tak datang-datang. Sebab customer tak tahu bahawa kita ni buat bisnes. So saya bawa benda ni, saya pergi menjaja kepada satu sekolah kepada satu sekolah. Alright, itu sajalah. Dan yang benda tu saya buat lebih kurang 4 tahun. Dan tahun ni, bermula tahun ni memang saya mengorak langkah. Saya 100% saya online kan saya punya bisnes. Alright, so sebelum nak capai ke tahap sekarang ni, banyak benda yang mistik berlaku, kesilapan yang ramai sebenarnya yang terlepas pandang benda ni, dan menyebabkan kita punya bisnes kita tidak grow. Kita punya bisnes kita orang tidak beli produk kita. So apa kesilapan saya nak share dekat you all? Apa kesilapan saya yang saya buat masa mula-mula saya start buat bisnes, dan saya tak nak you all mengalami ataupun buat perkara yang sama macam yang saya buat masa mula-mula saya buat bisnes. Sebab kalau you all follow benda tu, you all
you all buat kesilapan tu, you all memang ditakut yang lama, you all tidak akan grow. Maksud dia, bisnes you all tidak akan meningkat, tidak akan berlaku peningkatan. Lepas tu, you all buat bisnes sore-sore je. Lepas tu, you all punya orang tak kenal you all, brand you all pun orang tak kenal. So, benda ni akan, kita punya bisnes kita akan drop. So, saya nak share dekat you all 5 kesilapan yang saya buat masa mula-mula saya buat bisnes. Tapi sebelum saya nak share dekat you all type kat komen dulu. Clear ke tak? Alright. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak dengar ke tak ni? Kesilapan. Saya tak nak you all alami ataupun buat kesilapan macam saya. Sebab kalau you all buat, mungkin 4-5 tahun nanti baru you all perasan benda ni. Lambat lah. Sedangkan benda ni, kalau you all ubah benda ni, setahun you all dah capai dah apa yang you all nak. Contohlah 10,000 yang pertama, 100,000 yang pertama. So benda ni kita nampak lah. Walaupun duduk di rumah, you all jangan expect benda ni kena ada kedai baru nak kena buat. No. Buat kat rumah pun, kecil-kecil lah pun, you all kena tahu dan wajib tahu benda ni. Kalau tidak, memang you all akan ditakut yang lama. Alright? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, apa khabar? Baik. Pengalaman adalah pengajaran dalam menjalankan perniagaan. You the best, Nori. Sebaik-baik manusia adalah manusia manfaat kepada manusia yang lain. Yes. Tapi pengalaman saja tidak cukup. Pengalaman saja tidak cukup untuk nak buat bisnes kita lebih grow. Tidak cukup. Hanya berpandukan kepada pengalaman saja. Saya memang ikhlas saya bagi tahu tidak cukup. Bagi saya dulu memang pengalaman saya rasa cukup dah lah dengan pengalaman saya nak grow. Tapi rupa-rupanya saya silap. Saya buat kesilapan saya menyebabkan saya lambat nak grow dan saya cepat-cepat saya buat tindakan. So you all nak buat ataupun you all nak berlaku perubahan bisnes you all walaupun duduk kat rumah. So you all boleh tengoklah benda ni you all kata kesilapan ni adakah you all buat macam yang saya buat. Okay. Alright. Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Cuaca pun baik. Oh, sini hujan. Hujan panas. Okey. Jadi. Alright, so apa kesilapan yang saya buat masa mula-mula saya buat bisnes adalah yang pertama adalah saya tidak daftarkan syarikat. Maksud dia SSM. Walaupun duduk kat rumah, pastikan kita kena daftar SSM. Adakah you all dah daftar SSM? Kalau you all tak daftar, pergi daftar. Online kan. Buka laman website SSM. Daftar dia. Walaupun duduk kat rumah, enterprise. Enterprise. Kita kata permulaan kita buat bisnes ni enterprise dulu. Nanti dah grow baru kita tukar kepada sendirian berhad. So, adakah you all punya bisnes you all dah daftar ke tak SSM? Kalau tak daftar, pergi daftar. Alright, itu kesilapan yang saya buat lah masa mula saya buat bisnes. Saya tak daftar SSM. Saya main redah aja. Kiranya buat bisnes, okey, buat tanpa daftar SSM. So, kita nak grow kita punya bisnes kita, pastikan daftar SSM. Alright? Pastikan daftar SSM. Tak daftar, pergi daftar. Alright? Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Ada ke tak belum you all dah buat bisnes kat rumah? Contohlah saya ni newbie pun kena pergi daftar. Newbie pun kena pergi daftar. Alright, daftar SSM. Sebab kita nak grow. Takkanlah kita ni ditakut yang lama. Belum lagi, daftar akak. Kena daftar SSM. Kalau tidak, akak punya bisnes akak tidak grow. Maksud dia, akak nak minta bantuan ke tidak boleh. Belum. Tengok tu. Kalau bukan saya dipertanggungjawabkan untuk nak share dekat you all benda ni, you all akan berlaku kesilapan macam saya. So, pergi daftar. Tak pergi SSM pun, you all buka website SSM, lepas tu daftar. Dah daftar, okey. Kalau belum, daftar.
Itu kesilapan yang pertama, yang orang terlepas pandang. Walaupun benda ni kecil, tapi banyak benda yang impact dia. Maksud dia, you all punya tu, kalau you all, contohlah you all, macam mana Nori nak daftar? Sama ada you all pergi terus direct SSM, ataupun you all buka website SSM. Alright, website SSM. Alright. So contoh lagi, apa yang saya boleh bagi tahu dekat you all. Alright. So contohlah you all dah buat lama dah, okay. Contohlah berbulan-bulan dah buat. Tapi bila you all daftar SSM, dikira hari pertama last first day, faham tak? Rugilah, faham tak? Sebab apa? Sebab nanti akan efek. Maksud dia, contohlah banyak benda yang macam akan efek lah dekat you all, tahu tak? Akan efek. Sebabnya orang akan tengok you all berapa lama you all grow bisnes you all. Barulah orang tu confident nak bagi dekat you all. Contohlah bantuan ke, orang nak bagi geran ke, orang nak bagi everything lah nak bagi. So you all kena pastikan kalau you all nak apply ataupun nak minta geran ke, bantuan ke, pastikan kena daftar SSM. Sebab dia akan minta nombor pendaftaran SSM. Right? Okay. Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Ya betul Nori royak tu. Kita buat bisnes tak semestinya ada kedai. Dulu saya pun fikir gitu. Sempat ada kedai sekejap, kesilapan saya. Tapi bila dah duduk rumah buat, yes, you all kena pastikan buat SSM, daftar SSM dan renew SSM. Bukan kata aku dah buat dah, lepas tu dah tamat tempoh. Tak boleh. You all kena pastikan kena renew setiap tahun. Kalau boleh SSM tu dia macam dengan dia macam dengan lesen memandu ke, lesen driver tu. Okey, dia boleh daftar 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. So benda tu bergantung kepada you all punya kalau modal you all ada bajet lebih, so boleh daftar ataupun boleh renew dia 2-3 tahun. So benda tu you all boleh lah. Kalau you all nak renew dia setahun pun boleh. Kalau tak silap saya, kalau daftar SSM ni lebih kurang bawah bila RM100 lah, dalam RM70 RM80 lah. Sebab saya pun dah lama dah. So you all kena pastikan daftar SSM. Alright? Saya Nori baru tahu boleh daftar SSM. Boleh. Siapa-siapa saja. Sama ada you all bekerja ke, tak bekerja ke, walaupun you all buat bisnes je. Bisnes kecil. Style kalau you all buat donat ke, saya buat donat kecil-kecilan je, kena ada SSM. Sebab dia you all nak minta bantuan, tahu tak? Minta bantuan ke, nak minta kata minta loan ke apa ke, berpandukan kepada you all punya SSM. Kalau you all tak ada, macam mana nak minta loan, lepas tu SSM tak ada, baru nak pergi apply SSM, tak boleh lah, tak akan lulus you all. Alright. Okay. Alhamdulillah saya dah daftar SSM. Dah pastikan renew. Kena renew dia biar benda tu valid, faham tak? SSM tu bukan kata sekali seumur hidup. No, sekali seumur hidup bukan. Dia kena renew. Tamat tempoh, sebelum tamat tempoh kena renew. Renew. Tak payah gila ni, semua online lah kau. Alright. Nak daftar hari ni, pani gila lu. Jangan gila lu, sabar lu, dengar ada part lagi ni. SSM tu untuk yang mana yang nak daftar syarikat, faham tak? Dia kena ada lesen. Dia ada macam you all warga negara Malaysia ada IC. Sama juga. Faham tak? Sama juga untuk nak buat bisnes pun you all kena ada macam IC juga. Yang tu panggil SSM. Faham? Alright, kerja government boleh. Tak ada masalah. Boleh saja. Boleh. Government kau tak government kau, you all nak lebih detail, you all pergi tanya orang SSM. Ataupun you all call dia punya customer service kau. It's up to you lah. Kalau you tak saya nak pergi. Kalau macam saya semua online lah kau lah. Online je. Kalau orang pandai online je. Alright. So itu yang pertama. Nombor 1 pun mesti tengok kesilapan. Ramai gila orang terlepas pandang benda ni. Alright. Renew setahun sekali pun boleh. Kalau bajet lebih boleh renew 3 tahun 5 tahun lah. Alright. So yang kedua, apa kesilapan yang saya buat masa mula-mula saya buat bisnes? Yang kedua, alright. Okay. Yang kedua adalah bila mana you all buat makanan
makanan pastikan kena cek kesihatan. Makanan kena cek kesihatan. Kesihatan, you all kena pergi masuk belajar apa ya dok? Masuk belajar 1 hari, lepas tu kena injek. Kena injek ada dia punya kad dia. Pastikan kena ada benda tu. Barulah kita kata berdaftar dengan cara yang betul. You all kena link dengan pejabat kesihatan. Kalau you all buat makanan walaupun duduk dekat rumah, saya tak ada kedai. Saya tak ada kedai. Orang ni expect sebab ada kedai baru nak buat semua. No, jangan tunggu benda tu. Jangan tunggu you all nak ada kedai baru you all nak pelengkapkan semua. No. Bermula sekarang ni. Senang. So, pastikan you all kena pergi masuk kelas dulu 1 hari dulu untuk kesihatan nanti dia akan bagi tahulah macam mana syarat-syarat untuk kita nak penyedia makanan untuk nak buat jual ni apa semualah. So, itu you all kena link dekat pejabat kesihatan. Ditanya dekat pejabat kesihatan daerah you all, saya nak masuk kelas untuk ni sebab saya buat bisnes makanan. Alright? Kalau tak ada, kita ada ambil injection walau buat kat rumah. Yes, kena ada. Dan pastikan yang benda tu valid. You all kena buat benda tu. Selagi dia tu lama lah sikit. Dia tu lama sikit lah. Selagi kata benda tu kata untuk nak memperkukuhkan kita punya bisnes kita walaupun duduk di rumah. Alright, alhamdulillah saya SSM saya bermula tahun 2008 dan ada kad typhoid. Yes. Kena ada kad typhoid tu. Tak buat lagi. Sudah. SSM tak buat lagi, kesihatan tak buat lagi. Banyak kerja tu jalan tak? Banyak kerja tu. Jalan tak? Itu kesilapan yang saya buat masa mula-mula saya buat bisnes. Sebab saya ingat buat bisnes lagi je lah jual sekadar dapat duit. Memang. Tapi you all kena take note benda ni. In that case, kalau makanan yang you all jual tu keracunan makanan. In that case, you all jual tu orang tu keracunan makanan. Orang tu makan makanan kita jual. Dia tu sakit perut ke apa, nanti dia pergi pejabat kesihatan, dia buat report, kena kita. Kena kita denda, kena kena. So, kita kena pastikan kita ni ada benda-benda lagu ni untuk nak memperkukuhkan bisnes kita. Alright, itu you all kena tahu deh. Kalau tidak memang terlepas pandai benda ni, memang tahu dok. Nanti kalau tak jadi tak apa. Masalah lah ni, kalau benda ni berlaku dekat situasi kita. Orang makan, kita jual, contohlah kita jual donat. Orang makan donat tu keracunan makan ni. Orang pun pergi report pejabat kesihatan. Pejabat kesihatan datang dekat kita. Lepas tu dia nak cek mana SSM. Tak ada. So, 1, SSM tak ada. Lepas tu kedua, mana you all punya kesihatan? Mana? Ambil kursus pemakanan tak? Tak ada. Kena pula. Nanti you all akan kena denda. Tak? Kena denda. So, tak tahulah saya tak tahu. Yang tu takut mungkin you bagi warning kau. Tapi untuk keracunan makanan ni tak ada lah bagi warning. Dia bagi terus lah denda, tahu tak? Sebab benda ni dah you all kena tahu benda ni. Selok-belok benda ni. Sebab orang mesti pejabat kesihatan tu dia akan bagi tahu dia akan bagi tahu. Takkanlah tak tahu prosedur untuk nak buat bisnes makanan ni, kena ada tahu. Kena tahu prosedur buat makanan ni kena apa yang perlu ada. Dah ada kat typhoid tapi SSM belum buat lagi. Kena pergi buat deh. Buat. Yang itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang kesilapan saya masa mula saya buat bisnes adalah saya tidak ada akaun semasa. Saya just ada akaun personal ataupun akaun simpanan. Kita buat bisnes kena ada akaun semasa. Akaun semasa maksud dia adalah akaun syarikat. You all kena pastikan ada akaun syarikat. Kena ada syarikat. Sebab apa? Sebab benda ni kalau contohlah you all dapat jualan, you all kena jualan tu, hasil jualan tu kena masukkan dekat dalam akaun semasa. Kena masuk dalam akaun semasa, bukan masuk dalam akaun simpanan you all. Sebab benda tu adalah jualan, kita buat bisnes. So benda tu kena masukkan dekat
akaun semasa, iaitu akaun syarikat. You all tak ada, adakah you all? Sebab saya kena pasti benda ni memang ramai gila tak ada. Kalau SSM, Taipok tu memang dah orang dah biasa. Akaun semasa ni, akaun semasa ni ramai gila orang tak ada. Sebab dia ingat, oh buat bisnes tak apalah, aku masuk dalam akaun personal. Ya, tapi dia akan efek. Maksud dia, kalau you all, contohlah bila mana you all ada akaun semasa ni, senang apa? Senang, contohlah kita nak berurusan dengan orang. Bila nak berurusan dengan orang, kalau scammer ke, kalau dia untuk akaun syarikat ni, dia payah scammer payah. Kebanyakan scammer dia akan detect untuk akaun personal sahaja. Akaun personal, akaun syarikat payah sangat scammer nak buat. Tak? So, cara yang selamat kita nak simpan duit syarikat ni dalam akaun semasa kita, iaitu akaun syarikat. Kalau tak ada, kena pergi kat bank, tanya dia, saya nak buat akaun semasa sebab saya dah buat bisnes. Saya nak duit saya ni masuk dalam akaun syarikat. Macam mana saya nak buat? Apa prosedur dia? Okey? Sebab dia tak sama dengan akaun personal. Kalau akaun personal, permulaan tu adalah kena bayar RM50, RM300 gitu kan. Kalau akaun syarikat, tak silap saya, kalau macam Maybank ni dalam RM3,000, RM5,000 lah. Tapi duit tu boleh ambil balik. Tak ada masalah. Duit tu just kita nak untuk kata nak permulaan je, nak buka akaun tu, lepas tu boleh ambil balik. Tak ada masalah. Saya tak tahu, saya nak sure lah benda ni berapa. Macam hari tu, macam sebelum ni adalah kalau macam akaun Maybank dalam RM3,000, tapi tak tahulah. Saya sekarang ni saya tak tahu. Sebab saya semua berurusan memang orang syarikat, orang bank datang. Orang bank datang untuk uruskan benda ni. Saya tak pergi kat bank. Orang bank yang datang. So, benda ni kalau you all tak ada akaun semasa, bila mana you all buat bisnes, walaupun duduk kat rumah saja, pastikan ada akaun semasa supaya pengasingan akaun kita boleh tahulah, okey, sebulan ni okey berapa duit masuk, berapa duit keluar. Tak? Sebab dan akaun semasa ni tidak ada kad macam akaun personal. Tidak ada kad. Dia boleh melalui dengan Maybank to you ataupun cek. Tak? Dia tak ada kad. Kalau you all nak ambil daripada akaun semasa, you all kena transfer dekat akaun personal, baru boleh ambil. Dia tak boleh nak ambil gitu, tak boleh. Tak ada, dia tak ada akaun semasa, dia tidak ada kad bank macam akaun personal ataupun akaun simpanan. Alright? Kaedah boleh daftar SSM lagi. Kaedah ada typo ada. Kaedah ke kena daftar SSM. Kaedah ke kena daftar SSM. Dah pastikan kena SSM tu kena valid. Maksud dia kalau akak daftar hari ni kan 15 hari bulan 12 kan. Tahun depan sebelum 15 hari bulan 12 kena renew dah. Kena alert lah dengan you all punya macam road tax kereta gitulah, macam lesen kereta. Kena alert lah benda ni tak. Sebab nanti kalau terlebih SSM ni dia terlebih sehari, dia kena denda dah. Kalau you all bayar sebelum tempoh dia tamat tempoh tu, tak payah bayar, boleh. Tapi terlebih kena lalu denda. You all kena alert lah. Kalau orang bukan warga negara Malaysia, boleh tak daftar SSM dengan nama dia? Kena nama yang warga negara Malaysia. Yang tu SSM tu untuk warga negara Malaysia. Untuk warga negara Malaysia. Tapi saya tak tahulah prosedur dia macam mana. You all boleh tanya lah dekat SSM. Yang tu saya not sure untuk warga negara, bukan warga negara Malaysia. Sebab yang SSM tu khusus untuk warga negara Malaysia. Sebab orang Malaysia. Tapi kalau luar yang bermastautin ke kerakyatan Malaysia ke, yang tu prosedur dia saya tak tahu, not sure. Yang tu kena tanya orang SSM lah. Mungkin ada kerakyatan Malaysia apa kan, okey. Kena tanya betul-betul lah yang tu. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Nori untuknya join PJJ Nori. Penerangan mantap tidak akan dapat diperoleh di tempat lain. Mulanya hatimu kongsi bersama. Thank you Nori. Okay, so itu yang ketiga. Alright, itu yang ketiga. Yang keempat,
Alright. Keempat, apa kesilapan yang saya buat masa saya buat bisnes mula-mula dulu adalah kata kita buat bisnes, kita bukan semua orang adalah customer kita. You all kena ingat gitu. Bukan semua orang suka produk kita. Bukan semua orang nak produk kita. Faham tak? So, kena pastikan you all kena tahu siapa target yang you all nak jual dan patut you all jual produk you all ni. Bukan semua orang. Bukan semua deh. You all kena ingat, bukan semua orang nak beli produk kita. Faham tak? So pastikan you all kena tahu target market siapa yang you all nak jual. Kalau you all tak tahu, you all kena belajar. Kalau you all tak tahu, kena belajar. Kalau tidak, you all akan cacah merbah. Maksud dia, semua orang nak jual. Semua orang, kecil, besar, muda, tua, suri rumah yang bekerja, tak, semua nak jual. No. Kita mesti ada target market kita. Umur berapa? Adakah kita nak jual tu kepada orang yang dah bekerja ke? Ataupun yang suri rumah ke? You all kena tahu benda ni dan listkan siapa yang you all nak jual dengan you all punya produk you all ni kepada siapa you all nak jual, kepada siapa you all nak bantu orang. You all kena listkan at least 5. Kena listkan produk you all tu, you all kena listkan produk you all. Okey, aku nak target market aku, okey, umur sekian-sekian ni. Okey, kepada lelaki ke wanita, kepada yang bekerja ke tak bekerja. Lepas tu you all punya produk you all tu boleh dikomersialkan ataupun boleh dijual kepada negeri-negeri yang lain ke ataupun sekitar kita sahaja. You all kena tahu benda ni deh. Kalau tidak, memang kita akan semua orang kita nak jual. Faham tak? Faham. So, you all kena betul-betul tahu target market kita. Kalau you all tak tahu target market, you all akan berlaku banyak masalah. Masalah yang paling besar adalah bila you all tersilap pelanggan tu akan lari. Pelanggan tu akan kata you all punya produk you all mahal, pergi Mekah balik hari. Macam yang akak kata mari kan. Pergi Mekah balik hari. Lepas tu pelanggan tu akan condemn you all. Macam-macam yang akan berlaku, mistik yang akan berlaku bila mana kita tersilap target market kita. Okay? So you all kena listkan siapa sebenarnya target market you all. Sebenarnya buat bisnes ni banyak kerjaan. Kalau you all kata, saya ni kena jual banyak produk. You all, kalau you all listkan banyak-banyak, contohlah you all jual at least 5 produk 5 jenis. Adakah you all rasa, kalau you all fikir logik lah, banyak dah kerja. Satu produk apa banyak dah kerja, apa telah lagi 5 produk? Faham tak? Apa telah lagi 5 produk? You all kalau fikir secara logik lah. Sebab itulah saya bagi tahu banyak kali, fokus kepada apa yang kita nak buat. Dan fokus kalau boleh satu, fokus kepada tu je. Sebab satu pun tak cukup tangan weh. Satu pun tak ada, tak terhandle. Apa telah lagi nak buat benda lain. Faham tak? Sebab banyak kerja. Buat bisnes ni memang kepada customer. Tapi untuk kita nak dapatkan customer yang betul, kena tahu cara-cara dia. Kalau kita tak tahu cara-cara tu, macam mana kita nak dapatkan customer yang betul? Faham tak? So listkan apa you all punya target market you all, kepada siapa yang you all nak bantu orang. So pastikan listkan. Okay, itu yang keempat. Okay, 4. Yang kelima, apa kesilapan yang saya buat masa mula-mula saya buat bisnes adalah saya hanya membuat offline sahaja. Saya hanya membuat offline sahaja, totally offline. Walaupun
dalam masa sama saya aktif juga dekat personal. Tetapi kena ingat, personal kita bukan untuk menjual tempat, bukan untuk nak buat bisnes. Ramai kesilapan orang, dia pergi promote barang dekat personal, Facebook personal. So, okay, efek kepada bisnes kita. Maksud dia orang tidak akan berminat nak beli produk kita. Faham? So, pastikan you all kena tahu tempat yang mana ataupun platform yang mana yang ramai orang yang boleh kita tuju produk kita ni supaya orang beli produk kita dan tak cukup stok. Faham? Itulah yang berlaku dekat bisnes saya. Sebab itulah kalau ramai yang kata, Noris, lawyer mana lawyer? Saya hanya limit saja benda tu. Saya tidak keluarkan dekat page apa semua. Sebab benda tu limited. Lawyer lo ni, saya nak pergi order tak boleh tahu dok kat kilang. Sebab apa? Sebab penuh. Tak boleh nak order. Faham tak? Jadual, dia kata jadual dia penuh. Siapa kau raya tahun depan? You all bayangkan. So benda ni saya tak boleh nak uak-uakan. Saya tak boleh. Faham? Sebab kalau macam dulu boleh lah. Masa mula-mula saya buat bisnes boleh lah. Okey, saya bagi tahu dekat page. Okey, saya keluarkan lawyer ni. Tapi sekarang ni tak boleh. Sebab saya dunia sekarang ni saya punya semakin follower semakin bertambah. So orang kata orang yang nak berebut tu faham? Nak berebut produk saya ni beratur, kena beratur faham? So benda ni saya tak boleh nak keluarkan banyak dan saya kena hanya ada certain ataupun dalam grup saja saya uakan. Faham tak? Saya uakan dalam grup saja. Apa news ataupun yang saya kena dahulukan grup-grup saya. Faham tak? Barulah saya kat page. Faham? Kat grup pun tak cukup stok, apa telah lagi dekat page. Saya tak boleh nak keluarkan benda ni dekat page. Saya ada lawyer ni, siapa yang nak. Gila tahu tak? Tak sampai sejak habis sold out. Tahu tak? Tak ada sekarang ni. Saya sebab you all permintaan terlampau tinggi. Bila permintaan terlampau tinggi, saya tak boleh nak. Sebab saya bukan kilang buat lawyer. Kalau saya buat kilang buat lawyer tak apa, saya buat sendiri. Nak berapa? Okey, boleh. Ni saya pergi kat kilang pun kilang tak boleh nak terima. Faham tak? Sebab dia pun permintaan tinggi. Dia kata kalau sikit-sikit tu boleh lah. Tapi kalau banyak tak boleh. Tapi saya ni tak sampai hati nak keluarkan banyak. Tak sampai hati nak keluarkan sikit. Tahu tak? Sebab you all permintaan tinggi. You all lawyer kalau saya open, you all bukan beli 1, 2. Ada 10, ada 20, tahu tak? So benda ni saya hanya kat grup je. Saya utamakan kat grup-grup saya saja. So kalau orang yang join saya punya grup, dia bertuah lah, dia dapat latest news yang latest lah dalam grup-grup saya. Alright. So itu yang berlaku dekat bisnes saya. You all tak nak lah bisnes you all open ya, buka je mata, tengok telefon, ya Allah. Ya Allah Akbar, sungguh indah. Sungguh indahnya hidup aku sekarang. Sungguh indahnya nikmat yang Allah bagi. Kesabaran aku ada hasil. Faham? So you all tak nak begitu. You all tak nak lah. Kalau you all nak buatlah sesuatu, tahu tak? Buat tindakan. Faham tak? Betapa indahnya. Okay? So itu yang ke 5. Alright? Saya offline. Dan bila saya tukar online, ya Allah, cukup super, cukup luar biasa. Dan saya tak fokus lah kepada personal. Sebab personal tu hanya untuk lifestyle, nak enjoy, nak sharing gitu je. Saya banyak fokus kepada page saya lah. Sebab ini adalah kedai online saya. So saya kena sentiasa kena update sentiasa. Alright? Kena buka sentiasa lah kedai saya ni. Okay? So itu yang kelima. Saya bagilah 2 lagi dekat you all. Sebab you all, adakah list-list yang saya bagi ni, adakah you all buat kesilapan yang macam saya buat? Kalau you all buat sama, ambillah tindakan. Tahu tak? Ambil tindakan. Sebab apa? Sebab you all tidak terlambat benda ni untuk you all nak buat sesuatu yang you all tak pernah buat sebelum ni. Faham tak? So buatlah sesuatu.
Buatlah sesuatu, ambil tindakan. Belajar. Yang paling penting belajarlah. Alright. Yang kelima. Yang keenam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa share saya punya live Jangan lupa share saya punya live. Alright. Okey. Yang keenam. Okey, yang keenam, apa yang kesilapan saya adalah saya tidak ada circle. Saya tidak ada circle. Saya tidak ada grup yang betul-betul boleh bagi semangat dekat saya. Buat bisnes terutamanya kita kena ada orang yang boleh push kita. Boleh bagi energi dekat kita. Barulah kita bersemangat. Aku nak buat lagi. Aku nak buat lagi. Aku nak buat lagi. So kita kena ada circle yang boleh bantu kita. Bagi semangat, itu yang paling penting. Semangat. Kalau kita ni tak ada semangat, macam mana kita nak teruskan bisnes kita? Tak boleh. Faham tak? So you all kena pastikan ada group yang boleh bagi semangat dekat you all. Sebab itulah saya wujudkan group saya, PJJ, ekonomi, premium, expert. Lepas tu saya wujudkan group Telegram untuk lovers nori. Saya wujudkan group Telegram untuk expert. Sebab apa? Sebab saya nak you all boleh berinteraksi dalam tu. Dan terutamanya expert lah. Faham tak? Expert. You all tak nak ambil peluang tu. Memang saya tahu dok. Memang sayang sangat. Tahu dok. So dalam tu grup yang positif. Grup yang boleh bagi energi dan semangat dekat kita. Kenapa kita tak manfaatkan grup tu untuk nak bagi semangat lagi. Semangat lagi. Nak charge. Tahu dok. Charge. Biar bateri tu full. Bukan bateri tu low je. Kita bila bateri tu full, kita pun cegah semangat. Apa lagi aku nak buat? Apa lagi nak buat semangat? Tahu dah, kita orang nak judge kita, nak perendahkan kita pun, kita tak takut benda tu sebab kita ada semangat. Sebab itulah kita kena ada circle. Kita kena ada group yang boleh bagi semangat dekat kita. Dan kenapa saya wujudkan grup-grup ni? Sebab saya nak bagi semangat. Ini yang paling penting. Sebab tanpa semangat, everything akan lost. Faham tak? So, pastikan kena ada semangat. Alright? Okay. Bestnya join grup PJJ Nori dan Lah Nori. Banyak ilmu bermanfaat diperoleh. Lepas ni kalau grup PJJ Ekonomi tamat tempoh, saya nak sambung grup premium. Okey, tak ada masalah. Alright, tak ada pasangan dekat you all. It's up to you. Terpulang dekat you all. Faham tak? Terpulang dekat you all. Terpulang. Kalau you all rasa benda ni boleh bagi semangat, boleh bagi sesuatu dekat you all, so kenapa nak stop? Never stop. Faham tak? Never stop. Untuk kita nak mencari ilmu, never stop. Teruskan. Sebab ada sesuatu yang kita dapat. Right? Betul, setuju sis. Tak ada tempat yang lain. Kenapa tak ada tempat? Betul tu Nori. Kena ada semangat dan keyakinan. Yes. Samalah juga saya, tahu tak? Samalah juga saya. Orang kata saya saya bila saya ada grup yang boleh bagi semangat, ya Allah, memang banyak gila idea. Tak tahu nak pakai mana, tahu tak? Idea yang latest. Idea yang latest yang boleh diguna pakaikan untuk tahun 2021. Idea yang latest, teknologi yang dalam tu kata dia punya kata step-step tu yang latest. Kita nak guna yang latest sebab kita nak masuk tahun 2021. So kalau kita ni guna tahun lepas, tak boleh lah kita ketinggalan. Kita kena ke depan. Tak? Sebab itulah kita kena ada circle yang boleh bagi. Apa lagi aku kena buat? Wait, bantulah aku. Saya macam kalau saya saya kalau macam di KL, saya akan jumpa circle-circle saya akan tanya, mesti tanya. Kita tak ada lah nak kata nak mengumpat apa semua tu, tak ada masuk. Banyak kepada bisnes. Kalau jumpa, macam mana bisnes kau? Okey tak? Bisnes aku, okey ni. Macam mana kau buat? Macam mana kau buat? Aku buat macam ni. Try kau buat macam ni. Macam tu. Faham? Itu circle yang boleh bagi. Buat macam aku tak buat lagi. Try kau buat. Try kau buat. Kau buat macam ni kan. Meletup punya. Faham tak? So benda ni lagi best lah. Kita akan jadi semangat aku nak buat. Aku nak tak sabar nak balik. Tak sabar nak balik nak buat. Sebab apa? Sebab yelah dia dapat impact dia. Of course kita nak buat benda tu. So pun kita nak dapat impact macam dia juga. Faham tak? Alright.
Kalau yang baru nak berniaga macam mana dan dari mana nak buat group circle tu? Iaitu you all melalui kelas lah. Macam saya wujudkan group. Faham tak? Saya wujudkan group-group saya. Contohlah dalam group ekonomi, premium, expert, dan expert lebih advance lah. Dia ada Telegram untuk expert. Sebab dalam tu kita orang sharing. Faham tak? Kita orang sharing. Okey, apa lagi nak buat Nori boleh bantu tak? Okey, kalau macam saya tak sempat, tim saya akan masuk. Okey, why not awak buat lagu ni macam-macam ni, supaya awak punya sale meningkat. Awak buat macam ni, faham tak? Faham? So benda ni akan jadi best lah. Biasa kalau macam untuk seka-seka ni, bila mana you all join kelas ilmu lah. Bila mana you all join kelas ilmu, macam saya dah setahun lebih dah saya join kelas ilmu. So kata group tu group yang boleh bagi energi lah, faham tak? So saya tak ada dah buat dah grup-grup yang sebelum-sebelum ni, tak ada dah. Saya memang betul-betul yang boleh dapat hasil. Saya ada grup saya yang boleh betul-betul dapat hasil, faham tak? So you all kena, biasa kalau join grup ilmu lah, kelas ilmu, so adalah dia wujudkan grup tu. Biasa dia akan wujudkan grup lah. Alright, macam saya wujudkan benda tu. So you all join lah saya punya grup. Join grup. Kalau tak join lagi grup Lovers Norris, join. Lepas tu kalau grup-grup yang lain pun ada. PJJ saya, ekonomi, premium, expert. Tahu tak? Banyak gila kot grup-grup. Tak cukup grup tu, ambil orang ni lagi. Tak cukup orang ni, ambil tu lagi. Hero. Alright. Alhamdulillah akak dah grade 2 PJJ Nori, PJJ ekonomi premium. Terima kasih Nori NT. Sayang kat you. Sayang juga bagi sikit. Aduh. Alright. So itu yang keenam. Saya bagi lagi lah. Saya bagi 2 free. Benarnya 5 saya nak bagi, tapi tak apalah, saya bagi lagi. Yang last kali. Apa kesilapan yang terbesar saya buat? Kesilapan saya buat bisnes adalah saya tidak ada guru. Itu kesilapan terbesar, mistik yang memang saya buat lah sebelum ni, tahu tak? Memang saya ego nak ada guru. Sebab guru-guru ni kita kena invest, tahu tak? Kena invest. Tak kira lah invest dia pelaburan yang kecil ke besar ke, sebab kita nak dapat ilmu dia. Sebab ilmu dia tu ilmu yang boleh bagi banyak impact dekat kita. So benda ni apa kesilapan saya tidak berguru, betul? Saya tidak ada guru mula-mula. Saya tidak ada guru dan saya hanyalah berpandukan kepada pengalaman saya sahaja. Hanya benda tu je, pengalaman semata-mata. Betul? So kalau hanya pengalaman, kalau benda tu ada mistake, siapa saya nak tanya? Kalau fikir, siapa saya nak tanya? Nak tanya siapa? Jiran? Belum tentu lagi. Tak? Jiran pun tak keluar, apa telah lagi nak tanya dia? Nak tanya siapa? Nak tanya siapa? Tak? Mak saya tak buat bisnes. Nak tanya siapa? Saudara saya pun tak buat bisnes. Dan buat bisnes pun bukan level ataupun bukan yang betul-betul macam online kan dan dapat impact yang super dan wow. Tak? So benda ni saya tidak boleh tak tahu siapa nak tanya dia, betul? Bila berlakunya mistake dan orang tidak faham macam mana pergerakan kita punya bisnes kita. So cara dia adalah kita kena berguru. Dan itulah yang saya buat. Saya berguru, saya join dulu, saya punya saya tengok live, tahu tak? Saya tengok live. Sebab sekarang ni dunia semua live kan? Live. So saya tengoklah orang-orang yang dah berjaya, saya tengok dan saya ambil semangat tu. Saya tak tahu nak ambil semangat tu dekat orang. Tak ada orang boleh bagi semangat yang boleh bagi energi dekat saya. Tahu tak? So benda ni saya kata saya turunkan ego, saya pergi belajar, saya cari guru yang betul-betul ada result. Itu yang saya buat lah. Dan kesilapan tu, 7 kesilapan yang saya buat tu, saya ubah balik corak dia tu. Dan Alhamdulillah, saya pun banyak perubahan yang berlaku lah dekat bisnes saya. Banyak perubahan yang berlaku dekat bisnes saya. Antaranya saya saya
orang dah kenal dah saya, ramai dah yang dah kenal saya, ramai kata brand saya pun dah semakin orang kenal, dah kenali. Kalau orang tak kenal, kalau saya pergi mana-mana, of course punya saya ni biasa-biasa ke. Memanglah saya biasa-biasa, tapi kita jalan-jalan orang panggil kita Noris. Bermakna orang kenal lah kita. Faham tak? You all nak tahu bisnes you all tu orang kenal ke tak, you all jalan. You all berjalan dekat, you all berjalan lah mana-mana pun, orang akan kenal you all. Bermakna kita punya bisnes kita orang dah kenal, orang dah nampak brand kita. Faham tak? Tapi tak cukup dengan tu. Jangan stop. Buat lagi. Sampai orang kata kalau boleh seantero dunia lah. Kalau boleh. Faham tak? So benda ni kita kena, jangan berhentilah buat ni. Jangan berhenti. Sebab hasil dia tu cukup luar biasa. Faham tak? Cukup luar biasa. Sebab tu lah ramai yang kata, yang komen, Noris, kenapa saya punya ni tak reply WhatsApp saya. You all kena tahu deh, saya punya WhatsApp yang masuk bukan 10, bukan 20, beratus. Ada kalanya sampai 1000 satu hari. Baru 1000. You all bayangkan WhatsApp yang masuk setiap hari. Dan setiap kali saya buat live, lebih 400 yang masuk WhatsApp, tahu tak? You all bayangkan, cukup wow, cukup super bila kita ada guru. Itu yang paling penting. Dan jangan berhenti mencari ilmu. Itu yang paling penting dan saya pegang dia. Dan saya tidak akan berhenti berguru, saya tidak akan berhenti mencari ilmu. Sebab dengan ilmu, kita boleh berubah. Banyak benda berubah. Tahu tak? Saya berubah, saya punya kata office. Saya tak pernah berimajinasi saya ada office, tahu tak? Saya tak pernah. Sebab office ni bukan senang-senang, tahu tak? Bukan senang-senang nak ada office. Sebab saya pun daripada bawah juga. Tahu tak? Saya bukan profesional ataupun pakar dalam bidang culinary, tahu? Saya bermula daripada bawah juga. So saya bermula merangkak untuk mendapatkan sesuatu yang tak pernah saya berimpian dulu. Dan alhamdulillah benda tu bila kita nampak ke arah apa level ataupun yang kita nak sasaran tu, kita nak capai benda tu. Dan alhamdulillah saya capai untuk tahun ni. Dan untuk tahun 2021 saya banyak lagi untuk saya nak capai. Saya capai 1 juta pertama saya, my first million. Itu yang paling penting lah. Dan itu memang impian saya bila saya online kan saya punya bisnes. Dan sebenarnya impian saya tu sikit lagi saya nak capai untuk benda tu. Tak apalah, saya akan enjoykan dia untuk tahun 2021. Sebelum berakhirnya melabuhkan tirai tahun 2022, saya akan pastikan saya akan dapat my first million. Itu adalah impian yang terbesar saya lah. Sebab itulah banyak benda yang saya planningkan untuk saya nak capai benda tu. You all pun boleh, insyaAllah you all pun boleh. Jangan berhenti. Setengah orang tu dia tak ada. Dia buat dia buat dan dia berhenti sekat jalan. Jangan berhenti. Buat. Jangan berhenti. You all sebelum you all dapat hasil dia tu, jangan berhenti. Saya okey, contohlah you all join saya punya group expert, saya bagi tahu okey apa cara-cara untuk you all nak, untuk you all nak macam saya sekarang ni, you all kena buat macam ni, kena buat macam ni. Dan you all kena pastikan kena buat. Bukan kata buat sehari 2 hari lepas tu berhenti. Buat live dah, lepas tu berhenti. Kenapa berhenti? Sebab you all tak ada something. Maksud dia, orang tak tengok live you all pun sendu. You all kena ubah benda tu, corak dia kena ubah. Sebab apa? Sebab kalau you all ditakut yang nama lagu tu, sampai bila-bila you all akan macam itu. Tahu tak? Kalau you all tengok saya buat live, you all boleh tengoklah setahun yang lepas saya macam mana. Adakah saya punya lighting saya macam ni? Adakah cara saya macam ni? Saya ubah benda tu. So you all pun kalau nak berlaku perubahan dekat bisnes you all kena ubah. Fair. Sebab apa? Sebab kalau you all ubah benda tu, you all akan dapat benda yang cukup luar biasa. Dan you all tak pernah dapat benda tu, InsyaAllah you all dapat cukup super lah. Fair. Cukup super. Masya Allah, itu je lah saya tahu dah. Yang paling penting, jangan stop cari ilmu. Jangan stop.
Okay. Alright, itu 7 kesilapan. You all kena pasti 7 tu, adakah ke 7 tu you all buat kesilapan macam saya? Kalau you all buat kesilapan macam saya, ubah dia untuk buat benda yang kalau you all duduk di takut yang lama. Contohlah SSM tak ada lagi apa semua, tapi you all tak apalah SSM tak ada pun, sebab buat kat rumah je. Tak apalah sebab orang tak SSM pun tak ada jadikan apa. Memang, tapi impact dia, you all nak business, you all grow, kena ada benda tu. Itu adalah lesson ataupun rule dia. Lesson ataupun rule. Rule untuk kita nak grow kita punya business kita. Alright. Rasa sedih lah pula. InsyaAllah boleh nari kami akan support. Ada sedih, orang kata sedih. Macam mana saya struggle tau dok buat bisnes ni. Macam mana orang pelekehkan saya buat bisnes menjajah ni tau dok. So saya nak buktikan benda ni. Saya ada hasil, ada hasil, dan hasil tu cukup-cukup wow, cukup-cukup super, cukup-cukup luar biasa. Tapi nak dapatkan hasil dia tu bukan main sehari 2 hari, sebulan, setahun. No, bertahun-tahun benda tu, dan kita kena ubah benda tu untuk nak merancakkan kita punya bisnes kita. Kehidupan kita berbeza. Memang you all memang mula-mula you all akan kata aku tak nak beli apa-apa pun. Kalau aku kaya, aku nak bagi sumbangan ke orang. Yes, memang. Tapi you all akan ada punya impian you all. Of course, you all nak ada rumah bangla. You all ada, kalau ada rumah bangla sebiji, nak beli lagi. Sama juga, ada kereta. Kalau aku kaya, badai pakai kereta Myvi sudahlah pakai. Tak apa. Orang kata bersederhana. Yes, tapi itu adalah lumrah manusia. Lumrah manusia. Setiap manusia ada impian dia. So, kita nak capai benda tu. Okay. Bukan senang nak senang. Bukan senang. Tapi sangat senang. Nak senang bila kita tahu cara nak buat je lah. Bila tahu cara. Kalau saya tahu cara ni masa mula-mula saya buat bisnes, saya dah buat dah cara nombor 7 tu. Tahu tak? Cari guru tu. Mula-mula saya buat bisnes, saya cari guru dulu. Tahu tak? Kerana saya tahu benda ni ginilah jadi dia, impact dia. Masa mula-mula saya buat bisnes 5 tahun sebelum ni, saya dah ambil mula-mula ni, saya dah ambil guru dah. Saya dah pergi belajar dah. Masalah ni masa 5 tahun tu tak ada lah meluas, tak ada lah macam orang kata yalah kita tak pernah pun expect benda ni So benda ni you all kena pastikan kena ada guru dulu baru kita boleh merancakkan bisnes kita. Kena ada guru, wajib ada benda tu. Kalau tak ada, macam mana kita nak tuju masalah kita ni supaya kita boleh selesaikan masalah kita tu dengan senang. Alright. Alhamdulillah, terus terang saya cakap lah yang saya ikuti selalu dan tak pernah termih dalam baking ni adalah Lanori. Oh ya kau, thank you so much. Bagilah sikit. Okay. Saya tak nak you all belajar tentang baking saja. Sebab saya tahu ramai dah yang dah join saya punya PJJ, dah dapat hasil dia, dah dapat kata jana pendapatan. Saya nak tambah lagi jana pendapatan bersama dengan you all lagi. Faham tak? Walaupun you all dah jana pendapatan, nak tambah lagi. You all tak nak kau? You all dah jana pendapatan. Saya nak tambah lagi pendapatan dekat you all. You all tak nak? Kalau you all tak nak, it's up to you. Saya nak bagi orang yang nak saja, yang nak betul-betul, yang nak jana pendapatan dengan saya. Faham tak? Kalau tak nak, terpulang. Orang yang first dia akan dapat dulu. Orang yang belakang of course lah dapat last lah. Dapat lambat lah. So benda ni saya memang bantu you all. Memang untuk tahun 2021 banyak benda yang saya planningkan untuk saya nak bantu lagi orang yang tak ada pendapatan, terutamanya duduk kat rumah tapi boleh jana pendapatan walaupun duduk di rumah saja. Alright.
Nori nak tanya kalau buat bisnes makanan kena cucuk makanan gok ko. Nori nak tanya kalau buat bisnes makanan kena cucuk makanan gok ko. Kena cucuk makanan kan pula dah. Cucuk makanan kan tu. Kalau you nak main ekspor import tu, you kena bawa benda tu pergi mandi lah. Yang tu banyak sangat prosedur. Yang tu dah you tak boleh nak buat kat rumah dah tu. Yang tu kalau time-time nak cucuk-cucuk makanan tu, nak kata nak benda tu kata lama, dia punya expired tu, yang tu memang you kena bawa benda tu untuk penyelidikan. Nak capai untuk tahap penyelidikan tu banyak prosedur dia. You tak boleh nak buat kat rumah dah. Dia prosedur dia banyak. Tu memang kena masuk kelas lah kelas. Yang tu memang kena masuk. Macam saya dah masuk dah kelas-kelas tu. Saya untuk persediaan benda tu. Tapi untuk nak ke arah tu banyak benda untuk saya nak buat lah. Gitulah. Nak cucuk-cucuk tu bukan kata ambil lah makanan saya ni cucuk lah. Bukan. Yang tu dah ke arah level-level yang tinggi dah tu. Level-level hak tinggi dah tu. Hak tu main dengan import, export apa semua tu lah. Hak tu memanglah dia ada prosedur dia lah. Hak tu masuk penyelidikan, hak tu bawah madi lah pula tu. Okey. Assalamualaikum Nori. Macam mana kita nak cari modal untuk mulakan perniagaan? Tak perlu cari modal sih. Sebenarnya untuk nak buat bisnes ni hanya dropship saja permulaan. Kalau you all tak ada modal, you all boleh kata buat bisnes tu dengan dropship saja. Sebab itulah ramai yang kat luar you all tengoklah produk-produk ada melalui dropship saja. Sebab dropship ni hanya you all cari customer saja. Itu saja. Free je. Cari customer, lepas tu bagi kat dia, lepas tu you dapat commission. Senang. Dengan commission tu you pun upgrade. Orang kita ni dia tak say. Dia lekeh lah, pandai lekeh. Dropship, agent. Dia nak jadi founder, nak jadi owner. You all kena ingat deh, nak jadi founder, nak jadi business owner, banyak benda yang you all kena buat. Bukan senang-senang. Saya ni dulu memang niat saya sedapnya jadi bos. Aku duduk gitu arah tu. Okey, mau buat kerja. Aku duduk saja je. Buat kerja. No, bukan seperti yang saya imaginekan lagu tu. No, banyak lagi kerja faham tak? Banyak sangat kerja. Tapi kita dah mengorak langkah sejauh ni, so kita tak boleh nak stop lah. Faham tak? Saya kena uruskan bisnes saya dengan betul supaya saya punya tim saya pun dapat hasil dia juga, dapat benda tu kebaikan bersama. Faham tak? Saya tak boleh aku nak turun pakat lah. Mu pula jadi bos, mu pula aku nak jadi tim pula. Tak boleh lah. Kita dah arrange benda ni dah sejauh ni, so kita kena hadap lah benda ni. Alright. Okay, suka tengoklah Nori sebab diselitkan dengan nasihat yang berguna. Okay, so apa yang nak jana pendapatan, siapa yang nak buat sampai jadi, boleh klik link bawah tu ataupun type PM. Tim saya bantu you all buat sampai jadi. Selagi tak jadi, selagi itulah insya-Allah saya bantu you all buat sampai jadi. Alright? Okay, so ambillah manfaat untuk saya share untuk you all pagi ni. Semoga benda yang apa yang saya share ni bermanfaat dekat you all. Siapa yang tak buat lagi SSM, tak buat ke-7 ni, ambil tindakan. Pergi buat. Hari ni senang je SSM. Hari ni siap lalu mentah je buat. Online je. Pun boleh you pergi SSM terus pun boleh. Tak ada masalah. Jangan jadikan itu alasan untuk kita hanya buat kat rumah saja. Benda tu semua tak payah. No, you all kena buat benda ni. Kena ada. Biar nampak to be professional. Faham tak? Buat kat rumah pun kena professional. Itu belum lagi masuk kepada KWSP lagi, sokso, perkeso lagi, account lagi, belum lagi. Ni baru basic, kesilapan yang basic. Masa mula-mula terlepas pandai benda ni. Belum lagi masuk kepada level-level yang lain lagi. Faham? So saya belajar benda tu daripada kesilapan saya, dan saya tak salah benda ni saya share dekat you all supaya you all tidak berlaku kesilapan yang sama macam saya buat 5 tahun yang lepas. Alright, disebabkan tak ada mentor, 7 tahun berlalu saya kerugian 5 angka, terlalu percayakan rakan-rakan kongsi. See? Yes. Hey.
Itu je. Senang je. Okay. Tak ada ilmu, tak ada guru, memang kita akan kena tipu, kita akan lost, kita akan dipelekehkan, kita akan sentiasa tengok persaingan kita, lepas tu kita rasa macam down, tak? So everything kena ada ilmu juga. Kena ada guru untuk nak memudahkan kita untuk nak lebih pergi jauh lebih lagi. Alright, so okeylah, saya nak undur diri dulu. Terima kasih mana tengok saya punya live, yang like, yang komen, yang share. Terima kasih banyak-banyak. Yang baik, yang sempurna of course datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk, yang hina, yang daif itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya akui, insya-Allah saya akan improve dia untuk lagi baik lagi. Yang mana yang join saya punya group premium malam ni, saya nak buat cake premium. Saya belum share lagi cake cotton cheese sebab saya nak habiskan silibus saya untuk apa tu dalam group so saya nak habiskan supaya you all masuk join saya punya PJJ. Ada dah hasil dia sekali dengan live sekali, dan tak faham boleh repeat sampailah faham. InsyaAllah benda tu berkekalan dan kita boleh manfaatkan lagi dekat orang lain lagi. Alright, so okeylah, kita saya undur diri dulu. Nanti kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye.